Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Untuk minggu kedua, STE 3620 Sketching and Model Making ataupun nama bahasa Melayu dia adalah lakaran dan pembuatan model. Kalau awak tengok kat sini, saya cuba share screen. Saya dah share, boleh nampak tak skrin yang saya share ni? Saya tak pasti. Nota kuliah ni. Tapi saya ada share dalam Putra Belas juga ni. Maksudnya kalau awak tak nampak skrin, mungkin skrin kecil ke, guna macam mana ke, boleh rujuk pada nota ataupun sahu kopi dalam Putra Belas lah Kita tengok yang pertama ni, lakaran. Kedua, ambil yang pertama. Lakaran dan pembuatan model. Saya besarkan. Okey, ni dia lakaran pembuatan model. So, dia punya rangka khusus semua saya dah terangkan sedikit minggu lepas. Kalau nak rujuk, boleh pergi semula kat Putra Belas tu. Okey. Kita gerak. Okey. Kita balik pada basic question dalam apa-apa juga perbincangan academic discourse. Apa itu lakaran lah. So lakaran ni dia macam lukisan lah sebenarnya. Dia boleh jadi sangat ringkas atau boleh jadi sangat kompleks. Dia macam line-line biasa tu pun boleh dikira sebagai lakaran lah, kalau ikut konsep dia. Dan lakaran ni juga dia boleh jadi sangat ringkas ataupun tak menarik dan boleh jadi sangat padat. Dia punya mesej dia sampai dia banyak makna lah, bermakna, dan dia meaningful lah kita panggil meaningful ataupun padat dengan isi lah maksudnya. Dia boleh jadi sangat simple macam contengan macam tu, atau boleh jadi sangat indah lah. Dan lakaran juga dia seperti kisah kita tadi, saya ulang sikit, dia boleh jadi sangat ringkas macam line-line saja, ataupun dia sangat complicated. Ada dengan warna, ada dengan objek-objek tambahan lain, ataupun objek-objek additional lain lah. Kadang-kadang dia ada tambah dengan beberapa material lain selain pada lakaran tu sendiri, ada tambah material lain. Dia boleh jadi macam tu lah. Itu semua dikira sebagai lakaran lah. Contoh lakaran lah, apa saja yang awak conteng. Contoh kalau awak tengah dengar ni kan, kadang kalau setengah orang tu dia dalam kelas, dia suka pegang pensel kan, dia dengar tapi tangan dia bergerak conteng sambil dia dengar kan. Sama ada dia dengar dan menconteng ataupun dia tak dengar, dia menconteng saja kan. Boleh jadi juga. Ada orang macam tu kan. Dan bila dia conteng tu adalah lakaran lah. Kadang-kadang dia buat catatan. Kadang-kadang dia lukis balik, dia berhayal lah, macam berimajinasi. Macam tu. Kalau orang Kelantan kata apa kalau saya cakap itu? Lupa dah. Ada tak orang Kelantan? Bahasa apa kalau digunakan? Koya ke apa? Tengok lah. Koya, macam tu lah, berhayal kan. Okey, ni contoh lakaran lah. Macam tadi dia akan nampak agak kompleks lah, agak detail kan. Agak terperinci, ada dia punya bentuk, ada shadow dia, ada dia punya bayar shadow dia sikit. Kalau macam ni lebih kepada contengan lah. Nampak macam bentuk tu juga, tapi kita dapat memahami lah mesej dia. Kemudian ada yang lebih kompleks lah, sampai ada portrait, lukisan portrait. Kalau awak pergi di pasar seni apa? Central Market lah. Kalau di KL tu, kalau dululah, saya selalu pergi, ada pelukis-pelukis yang jalanan, yang lukis setengah-setengah tu. Tak tahu sekarang popular ke tak. Dulu waktu tu popular lah, ada pelukis-pelukis jalanan. Kita pergi sana, dia lukis gambar portrait. Ke tempat-tempat lain pun ada sebenarnya. Kadang-kadang dia sangat detail, sangat terperinci dan sangat clean, neat. Dia sangat bersih sampai nampak dia macam lukisan sebenar lah. Macam tu. Dan kalau siapa yang mengikuti anime, kalau baca apa semua, dia akan banyak involve dengan drawing ni lah kan. Ada lukisan, lakaran semua ni. Dan
So lakaran ni banyak menggunakan mindset lah, kita punya fikiran kita. Kadang-kadang ada setengah orang tu dia memang dah pandai melakar, dia dah ada bakat ataupun kecenderungan dia terhadap lakaran tu, ada minat lah. Biasanya orang yang jenis agak macam sastra sikit lah kan. Tapi setengah orang tu dia tak ada kemahiran tu, tapi dia boleh belajar, dia boleh mempelajari dan dia develop over time, dia akan develop lah kemahiran tu. So benda kemahiran ni asas dia satu je, you belajar and then you practice, time by time dia akan getting better and better, so dia akan jadi mahir lah. Ada orang dia bakat tapi over time dia pun kena selalu buat juga. Kalau dia terus lama tak buat, dia tak akan jadi semahir ataupun mahir ataupun sepakar yang kita hendaki lah. Maksudnya dia kena berlatih, over time dia kena berlatih. So itu kemahiran. Kalau SRT dia solekan kan, dia mahir untuk menyolek, dia kena buat praktis kan, dia kena buat, ada subjek dia buat solekan kepada adik dia ke, kepada kakak dia ke, kepada mak dia ke, ataupun dia ambil pelanggan ke untuk solekan perkahwinan ke kan. Last but not least, dia solek diri sendiri dia kan. Kalau setengah orang tu dia buat tutorial kat muka dia kan, buat video-video tu kan, dia berlatih lah tu kira. Okay, dia melibatkan mindset lah kita. So yang ni learn to the basic of sketching. Dia kena ada barang dan teknik. Biasanya asal dia kena ada bahan. Seperti yang saya katakan, untuk kelas ni kita ada gunakan beberapa peralatan, seperti contoh adalah pensel kayu. Biasanya saya cadangkan adalah dua je cukup. Sama ada 2B ataupun yang lebih kurang, yang lebih cerah. Dan kertas, biasanya kita guna A3 lah. Bukan A2 ni besar sangat. Kalau A4 ni kadang-kadang dia kecil sangat juga. Dia limit our imagination tu. Dia banyak, dia tak cukup. Ataupun drawing pad. Selalu drawing pad tu dia lebih kecil sikit daripada A3 sebenarnya. Tapi boleh lah kalau setengah kedai tu dia tak jual. Kalau kedai biasa dia tak jual. Dia kedai-kedai yang banyak dengan college ataupun sekolah ataupun universiti dia ada jual. Kalau yang di luar kawasan tu dia kadang tak jual. Pemadam, kalau yang lebih pakar yang dia ada pensel ataupun pen untuk lakaran tu lah. Biasanya orang akan guna pengasah pensel yang mesin tu kan. Kadang-kadang guna yang manual yang kecil tu, ataupun orang guna dipanggil apa, pisau potong-potong tu, pisau blade, pensel. Ini beberapa jenis-jenis grade lah. Kalau tengok sini, yang lebih besar grade dia B tu, kalau 2B, 4B, 6B tu makin tinggi dia punya nombor tu, makin pekat kita panggil warna dakwat tu lah. Bukan dakwat, panggil carbon tu lah. Kalau hash pula, semakin tinggi dia punya nombor dia, semakin cerah dia punya tu. Kalau dari segi kekerasan dia, pensel B ni dia lebih lembut daripada pensel hash. So kalau awak ambil pensel B, awak conteng kuat-kuat atas kertas, dalam sekejap saja pensel tu dah tumpul. Tapi kalau pensel hash, sebab dia keras, buat asah ataupun gerak-gerakkan awak punya pensel tu atas kertas tu, dia lambat nak tumpul. Macam tu. Okay, ni antara basics dalam lakaran, asas lakaran. Pertama kita step by step lah, ikut langkah dia. Pertama kita lukis garisan, kemudian bulatan, lengkuk ataupun bentuk-bentuk macam bujur, bulat, macam tu. Tu macam kita belajar waktu tadika macam tu lah. Waktu dia kalau nak belajar menulis kan, dia ada huruf yang garisan lurus, garisan bulat, lepas tu dah lengkuk. Bila dah pandai baru dilukis objek yang lebih kompleks. So benda tu kena praktis lah. Doktor, ya. Kawan saya tak boleh masuk. Tak boleh masuk? Sebab apa tak boleh masuk? Macam tengah tunggu doktor admit. Tapi kan doktor cakap dah auto kan? Saya auto admit sebab saya tak sempat nak admit manual. Dia tak boleh masuk juga
Mungkin dia ambil masa sikit kot. Kalau tengok kat sini macam masuk je. Ada, tak boleh masuk je. Saya rasa okey. Tak apa, nanti dia auto admit. Mungkin dia lambat sikit kot sebab ada auto kan. Okay. Next. Sebenarnya dia ada cara lah kalau nak betul nak melukis tu. Ada cara nak pegang pensel tu ada. Kalau menulis ada. Kalau melukis ada. Melakar pun ada. Kalau saya tak tahu saya share betul ke tak ni. Biasanya kalau kita menulis, kita punya ibu jari dengan jari telunjuk tu kalau tengok skrin, dia agak rapat ke mata depan tu lah. Sebab kita lebih dekat kedudukan jari kita, jari yang kita pegang pensel tu dengan mata pensel tu lebih dekat. Maksudnya kita put the panggil apa, pressure lah. Dan sebab kita nak lebih control kita punya bentuk tulisan semua tu kan. Tapi kalau untuk lakaran, kita tarik sikit macam gambar atas kan. Kita ada jarak sikit. Macam ada beberapa cm kat situ lah. Sebab kita nak lebih relax. Nak lebih relax. Kita tak senang, kita nak buat stroke macam tu. Tapi kalau nak menulis, sebab kita nak emphasize on the bentuk tulisan, huruf apa semua tu kan. Dengan terjemahan idea semua nak menulis tu. Jadi dia dekat sikit ke jari tu dengan mata pensel ataupun pen. Tapi kalau melukis, melakar, ada jarak sikit. Macam kalau tengok yang gambar atas tu. Ada beza dia. Tapi kalau beza juga kalau awak gunakan pen brush, dia lagi ke belakang. Kalau tengok yang satu gambar ni kan, sebelah kiri tu, dia ke belakang lagi. Maksudnya dia nak betul-betul ringan. Dia nak hayun tu, dia nak hayun panggil apa, berus lukisan tu dia lebih luas lah. Kalau kita betul-betul kat depan, kat mata kita, jari tu kat betul-betul dekat mata pensel ataupun pen tu, kita punya jarak, kita nak buat garisan yang panjang, nak hayun kita punya tangan tu, dia agak limited, agak terhad. Biasanya macam tu. Tu lah traditional grip kan. Kalau kita menulis, dia akan rapat. Tapi kalau untuk melukis, melakar, dia akan jauh sikit. Okay, ini perbezaan antara technical drawing dengan artistic drawing. Termasuk dalam lakaran lah. Lakaran sketching kita ni. So antaranya yang pertama, banyak sini awak boleh detail nanti. Awak boleh tengok nota. Tapi antara yang saya tekan kat sini, biasanya paper size kita dalam technical drawing kita dah tetap. Kita ada macam A1, A2, A3, A4. Kita tetapkan standard size tu. Tapi kalau untuk artistic drawing, dia bebas. Dia boleh jadi macam drawing pad ataupun kertas, cebisan-cebisan kertas. Dan setengah tu dia guna, setengah kalau macam professional artis tu, dia ada pakai kain kan. Dia kain, dia ikat kat frame. Tu dia bentangkan je macam tu. Jadi kalau dah siap nanti baru dia potong kain tu. Canvas tu. Dia panggil canvas lah. Itu dari segi size kertas. Dan untuk technical drawing dia banyak peraturan, dia banyak standard, dia banyak dipanggil ketetapan dia. Tapi kalau artistic drawing dia tak ada ketetapan dia. Technical drawing dia ada macam tajuk lukisan ada kena tulis, dia punya kotak tu berapa, dia punya dimensi dia, ukuran dia, semua macam-macam, ketebalan dia, warna dia, semua dia tetap. Macam-macam lah dia punya size dia punya ukuran dia. Tapi kalau artistic drawing macam lakaran ni dia bebas, dia tak ada satu format yang tetap. Kalau ada pun dia tak dia bukannya rasmi lah, dan dia bukan dia bersifat sementara. Kemudian technical drawing ni biasa dia hitam putih je. Hitam putih yang bertukar warna tulisan. Kalau awak tengok blueprint, awak tahu blueprint kan? Awak cakap blueprint tu memang dia warna biru, tapi kertas dia warna biru. Cetakan dia punya tu memang still warna gelap. Dia punya dakwat dia tu still warna gelap hitam. Dia tak ada color-color lain. Walaupun dia lukis tu adalah lukisan balai seni untuk museum ke yang macam banyak color ke, tapi still dia tak masukkan color dalam lukisan dia untuk technical drawing. Ataupun kejuruteraan lah, lukisan kejuruteraan, lukisan technical. Tapi artistic drawing dah boleh banyak color lah. Dia ada warna,
pakai cat air, cat minyak, ada crayon, macam-macam lagi lah. Dan technical drawing ni biasanya kita nak tafsirkan dia sebagai satu saja, tak boleh lebih. Contoh kalau kita lukis lukis apa awak tahu? Lukis sprocket, tahu sprocket? Sprocket tu yang dekat motor yang selalu buat naik tu. Belakang tu ada sprocket kan, yang tempat rantai tu kan. Yang macam banyak gigi-gigi macam gear tu kan. Tu sprocket. So bila kita lukis sprocket dekat technical drawing ni, kita nak orang faham itulah bentuk dia. Tak ada takrifan lain. Tak ada bentuk lain, tak ada warna lain, tak ada dimensi lain. Yang itu je. Tapi kalau artistic drawing ni, A kata lain, B kata lain, C kata lain, D kata lain. Itu yang dia kata orang seni saja yang faham kan. Jadi macam tu. Bila orang kata expert tu cakap macam tu, kita mungkin kata benda ni lain. Tapi dia bebas lah. Dia banyak interpretation dia. Kemudian biasalah measurement dalam technical drawing kena ada. Artistic drawing ni dia tidak perlu ada lah. Kita tak pernah nampak ada garis, ada ukuran dalam artistic drawing lah maksudnya. Kalau dalam technical kena ada sebab lukisan tu kita akan hantar kepada mesin ataupun kilang sebab kita nak buat dia. Kita nak hasilkan produk tu. Jadi kena ada ukuran. Kalau tak ada ukuran tak jadi barang tu. Tapi artistic drawing, lakaran tu dia tak ada lah. Dia memang free je. Okey, habis. Untuk yang pertama. Kita masuk yang kedua Ada soalan sebelum tu? Sebelum tu ada soalan? Ada lagi yang tak masuk? Ada lagi yang tak masuk ni saya rasa. Sebab baru 60. Saya tak pasti. Ya. Yeah. Mungkin saya kena open macam ni kot baru dia masuk Mungkin dia tekan link lain kot kan, doktor bagi banyak-banyak link tu kan. Mungkin ya ke? Dia tak baca dulu kot caption sebelum tekan link. Yelah. Sebab dia tulis hari lain, waktu lain kan. Okey. Tapi dia guna link yang saya guna ni. Sekejap. Dia mungkin ambil masa sikit kot sebab dia lambat masuk. Okey. Ada lagi tak? Tak apa, nanti dah auto. Saya dah set dah ni. 60. Ada lagi should be another 7 orang lah. 7 atau 8 orang ni. 6 orang, 7 orang, 8 orang ni. Okey. Kita pergi ke next presentation. Ni ada lagi masuk ni. Yang kedua ni berkenaan hide dulu. Okey, untuk yang ni saya nak beritahu, nak berkongsi mengenai unsur-unsur dalam lakaran, latihan asas dalam lakaran dan jenis-jenis lukisan perspektif. Okey, unsur dalam lakaran ni banyak. Antaranya mungkin ada yang terbaru tapi saya tak pasti sebab saya pun tak mahir dalam lakaran ni. Ada banyak lagi saya kena belajar. Yang pertama, antara unsur yang pertama adalah garis, bentuk, proportion, nisbah dan perspektif, terang gelap dan lukisan keseluruhan. Okey, garisan ni adalah yang paling asas dalam lakaran lah. Biasanya kalau awak ajar kanak-kanak melukis atau memegang pensel tu, apa yang pertama dia buat adalah tarik je kan, stroke je kan. Jadi dia tu adalah buat garisan. Jadi dia sangat basic dalam untuk lakaran ataupun lukisan lah. Bila kita buat garisan tu, kita dapat buat satu line tu, dia akan membahagikan dua lah kan. Sebelah kiri dengan sebelah kanan macam tu. Dia akan buat satu border lah. Dan bila kita manipulate garisan tu, dia akan memberi satu message yang berbeza lah. Sebab garisan yang satu saja, single line tu, kadang-kadang tak ada maksud. Macam huruf satu kan. Tapi bila kita manipulate garisan tu, ada dia punya ketebalan dia, cerah, gelap dia, dia punya arah dia macam mana, jadi dia akan memberi mesej yang berbeza lah. Contohnya mesej gelap, terang, depan, belakang, negatif, positif. Semuanya dengan hasil manipulasi garisan tu lah. Contoh kalau tengok tadi, tengok gambar ni, di garisan, kalau tengok garisan ni, contoh dia buat garisan menggunakan pen marker yang tebal. Apa yang ada kod 501 ke 509. Macam itulah. Kalau buat garis,
dengan betul, dia akan jadi nampak satu mesej yang berbeza. Tapi kalau garisan yang thin ataupun kurus ni, dia akan memberi mesej, dia akan memberi gambar yang berbeza lah. Yang memberi kesan berbeza. So ni tebal dengan kurus. Bukan kurus, apa? Garisan kurus kita panggil apa? Garisan, apa kata nama dia? Garisan yang tak tebal. Halus. 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 Okey. Ni contoh yang positif negatif lah. Kalau kita ada satu background yang cerah dan objek kita adalah gelap, dia jadi yang positif. Tapi kalau background tu gelap, objek yang kita fokus, yang kita nak lihat tu adalah cerah ataupun putih, dia akan memberi kesan, kita panggil dalam sketching ataupun drawing, dia kesan negatif lah. Dia black and white macam tu lah. Sama juga black and white kan, contoh dia kesan lain, dia akan memberi kesan berbeza lah. Contoh yang ni adalah lukis garisan bila kita manipulate ataupun gunakan dia dengan yang lebih efektif lah. Dia memberi kesan, contoh dalam drawing ni dia nampak macam satu ombak kan. Bila kita mainkan dia mengikut ketebalan ataupun jarak yang berbeza, dan dengan panggil apa dipanggil rapat antara satu lukisan tu dengan berbeza, kita dapat memberikan satu mesej yang berbeza. Ada macam gunung, ada yang macam lembah sikit kan, ada yang macam dalam, ada yang jauh, ada yang dekat, macam tu. Bila kita buat garisan tu rapat-rapat, nampak dia macam satu cerun kan, macam cerun yang meneram. Bila dia jarak-jarak, ada jadi lain pula kesan dia. Kalau tengok tu lah. So bila pelukis, bila dia mainkan macam ni, dia akan memberi mesej yang berbeza lah terhadap lukisan dia. Kalau dia nak lukis objek yang jauh, dia lukis garisan tu berbeza menggunakan pensel yang berbeza macam tu. Ni lebih kurang juga manipulasi garisan, dia akan memberi kesan berbeza. Ni sama tadi seperti positif negatif tadi. Okey, kalau bentuk ni dia adalah satu garisan yang bersambung lah. Garisan tu kalau dia tak bersambung, dia jadi garisan saja. Tapi bila dia loop, close loop, dia akan jadi bentuk lah. Sama ada bentuk tu simetri ke tak simetri ke, geometri ke ataupun fleksibel ke, dia adalah bentuk Dia bila setengah tu dia akan jadi objek lah. Tentu kalau garisan tu bersambung dengan baik, bulat, dia akan jadi bulatan. Kalau bentuk dia bujur, jadi bujur macam tu. Boleh jadi loop macam tu, close loop lah maksudnya. And then sama juga bentuk. Okey, ini sebuah perspektif. Di sebuah perspektif ni perbandingan ukuran satu gambar terhadap ukuran unsur gambar lain. Biasa tadi saya cakap tadi adalah besar tu, kalau objek yang besar dekat tu kita lukis besar sikit. Bila objek tu jauh, biasanya kita lukis kecil sikit. Tapi kalau kita lukis sama, dia tak akan nampak beza kesan tu. Jauh dekat dia tak nampak. Tapi kalau kita lukis objek tu kecil, kita nampak dia seperti jauh dalam lukisan dua dimensi. Kalau contoh kita buat lukisan simple macam ni, dia tak ada nampak beza lah. Tapi kalau kita masukkan, ni mungkin tak ada. Kalau kita masukkan unsur-unsur seperti shadow, lorekan tu, dia akan nampak beza dia sikit. Macam dia, kalau kita nampak unsur yang shadow ni, bayang-bayang tu dia nampak macam dia adalah satu permukaan yang terselindung ataupun di belakang dia kan. Macam tu. Memberi kesan macam ada isi padu lah. Kita panggil sebagai kesan 3D, 3 dimensi. Contoh kalau lukisan dia kosong macam ni, dia tak nampak lah dia punya unsur-unsur tu. Macam jauh, dekat. Tapi kalau bila dimasukkan elemen-elemen tambahan lain macam lorekan, bayang-bayang, dia akan memberi kesan yang lebih baik kan. Contoh macam ni kan. Kalau dia kosong macam ni, kita tak nampak apa, dia macam 2D kosong macam tu lah kan. Dia tak nampak bermakna. Tapi bila kita memberi kesan dia, contoh belakang tu ada colour sikit, dan pintu depan tu nampak besar kan. Tapi di pintu tingkap belakang tu nampak kecil sikit. Jadi kita tahu yang belakang tu adalah tingkap belakang. Yang tingkap yang besar kat depan ni, dia nampak dia tingkap depan lah macam tu. Kalau tengok dia punya pagar tu, kan kat bahagian yang paling depan ni, depan pagar tu nampak macam besar sikit kan jarak dia kan.
Tapi bila dia menghala ke pintu garaj tu ataupun bangsal ke apa nama ni, dia jarak dia macam kecil sikit. Jadi kita tahu objek yang depan ni adalah bahagian depan, yang semakin jauh ni dia bahagian belakang sikit lah. Dia memberi kesan macam tu lah. Nisbah semua tu. Okay, terang gelap. Ni saya dah terangkan tadi. Ada bayang-bayang. Bila kita beri kesan bayang-bayang, dia akan beri kesan terang dan gelap lah. Memberikan kesan 3 dimensi, kedalaman, perspektif dan jarak. So kalau kita lakar satu pasu je ni, dia nampak macam plain macam tu lah. Tapi bila kita bagi sedikit touch up dia, kita panggil shadow ni, kita set dulu kita punya arah cahaya tu, dia nampak dia lebih berfungsi lah, nampak dia lebih hidup. Contoh kalau kotak, macam mana bayang dia. Kalau matahari sebelah kanan, mestilah bayang sebelah kiri kan. Tapi kalau matahari sebelah kanan, bayang pun sebelah kanan, itu lain tu. Tu mungkin ada faktor lain, faktor lampu ke apa kan. Tapi tak boleh lawan, lampu pun tak boleh lawan matahari. Matahari lebih kuat cahaya dia. Sama juga macam objek lain. Kan kita tengok. Kalau tak ada bayang ni, dia nampak jadi macam plain macam tu lah. Okey. Kalau ada soalan, beritahu Kita buat cepat sikit. Dan ambil masa. Ni objek yang sama, objek yang biasa tapi ditambah dengan unsur-unsur garisan, lakaran, ketebalan semua. Dia nampak sangat detail dan hidup lah, nampak hidup 3 dimensi. Ini gambaran keseluruhan, berfikir secara dinamik, menggambarkan semua unsur atas kertas, menyesuaikan terhadap komposisi objek secara holistik. Okey, ini boleh baca. Melukis cara berfikir secara simbolik, melukis dengan cara berfikir secara visual. Kalau tengok ni adalah lukisan yang biasa awak buat waktu sekolah rendah kan. Kalau gunung, dia mesti ada 2, ada 3, ada 4 macam tu. Celah-celah tu ada matahari kan. Dia tak ada bulan, mesti matahari. Kalau awan, mesti dia ketul-ketul macam tu, ada burung. Burung tu dia mesti garisan kan. Itu biasa apa yang kita visualkan lah macam tu kan. Mesti ada sungai, kalau ada gunung mesti ada sungai kan. Setengah tu dia letak sawah, setengah tu dia letak pokok kelapa kan. Padahal kat kampung dia tak ada pokok kelapa kan. Macam tu. Okey. Itu biasalah kalau kisah kita tengok tu kan. Dan kita visualkan. Macam tu. Lebih kurang lah macam tu. Ada sawah, ada padang. Kalau gunung tu celah-celah ada matahari. Kalau ikan, dia lukis ikan macam mana? Ikan macam conteng tu kan. Tak ada. Kalau orang, dia lukis macam tu lah. Macam biasa kan. Doktor, saya nak tanya macam mana dalam proses penghasilan komik ke manga ke dalam lakaran tu? Penghasilan. Proses dia. Macam komik. Proses dia. Macam sebab ada yang guna komputer macam tu lah. Betul. Sekarang kalau dulu-dulu memang dia direct panggil apa, manual lah, atas kertas, dan dia ada teknik dia lah. Macam dia ada banyak kertas, dia gabungkan beberapa kertas baru dapat satu babak ataupun satu page tu kan. Jadi sekarang dia ada banyak penggunaan teknologi lah kita panggil. Dia punya, kita panggil macam tablet ataupun meja yang besar tu. So dia akan lukis atas tu, dan bila siap dia baru transfer kepada transfer pada kertas lah, sama ada digital ataupun yang manual lah. Tapi dia ada macam pad ataupun tablet yang untuk melakar tu. Jadi dia boleh melakar secara digital, ada pen digital dia. Dia boleh edit, buat suntingan kat situ. Lepas tu dah siap semua lakaran dia, baru dia transfer. Macam ada dia punya software tertentu lah. Transfer, jadi dapat satu babak satu page tu, baru dia macam tu. Dia nak hasilkan, katalah kita nak print satu komik tu kan, dia satu page kan, dia bukannya lukis betul-betul page atas tu, dia lukis kat tempat lain dulu. Dia macam cut, baru transfer macam tu.
Okay. Tapi biasanya dia gunakan manual lah, dia gunakan tangan lah. Kecuali ada beberapa perkara, ada beberapa panggil apa ni, objek ataupun karakter yang dia dah computerized kan, dia akan guna yang komputer je lah. Tapi biasanya banyak komik ni masih lagi guna manual lah, tangan lah. Oh. Okey, yang ni biasalah objek-objek yang primitif yang biasa kita fikir macam tu lah kan. Gambar orang, ikan macam tu lah kan. Dengan latihan asas, ni cara yang seterusnya, berbagai cara pensel. Ni sepatutnya nanti kita test dalam latihan amali kot ni. Okey, ni yang tadi saya dah tunjuk sikit cara pegang paintbrush ataupun lakaran ni. Biasa kita buat panjang macam ni. Kalau yang rapat macam ni adalah cara menulis. Ataupun kita nak put details, nak lukis benda yang detail, kadang-kadang kita yang guna rapat. Tapi kalau kita nak kita nak just melakar secara bebas macam tu, biasanya kita buat belakang sikit, pegang belakang tangan macam tu. Baru kita, boleh try nanti, ada rasa perbezaan dia bila pegang pen ataupun pensel dengan hujung ataupun kat tengah-tengah macam ni. Ni ada cara-cara lain lah kalau kita nak buat hitamkan bayang-bayang dia semua tu. Ni sepatutnya nanti kita buat quiz, tapi tak apalah, tak sempat. Face to face boleh lah kita buat ni. Okay, saya habiskan ni. Dia ada banyak cara kita nak melukis, latihan untuk melukis. Pertama dengan cara dawai, saya tunjuk terus lah. Okay, dawai. Pertama kontur, then next ada kontur dan garis, terputus, silang dan seterusnya, bantuan grid. Pertama dengan dawai ni, kalau tengok, maksudnya dia macam one line lah. Kalau kita lukis, contoh tangan ni, kita buat garisan macam biasalah. Kita garis daripada mula, kita bersambung sampai bersambung balik garisan dia kan. Contoh kalau buat sudu ni ke, teruslah daripada mula, pada bawah, atas, kanan, sambung balik line dia. Macam tu. Itu kita panggil wire lah. Wire practice. Gunakan keadaan macam dawai tu. Dan tadi kita ada kontur buta. Yang ni biasanya kita buat macam stroke. Hitamkan banyak kali. Dan kita condongkan pensel tu. Bila kita condongkan tu, dia lebih hitam bahagian tu kan. Jadi itu tempat yang agak gelap sikit lah. Dan yang cerah tu, tempat yang dia kena cahaya tu, dia cerah sikit lah. Ni kita kena set dulu sebelum mana cahaya tu datang. Kalau tengok sebelah kiri tu, contoh dia praktis macam mana kan. Melentang, menegak, ataupun serong, macam tu. Dan dia praktis bulat-bulat. Dia praktis buat lengkut-lengkut sikit, macam tu. Ini tadi teknik kontur buta, kontur ni. Sekejap. Ni asalnya dia bulatan, contoh yang atas ni kan. Asalnya dia bulatan biasa je. Ni kan. Sekejap. Okey. Yang ni kan. Yang ni bulatan biasa ni, tapi bila kita tambah line dia, kontur dia akan nampak macam hidup sikit. Tapi bila tambah dengan silang dia, kontur yang bersilang semua, dia nampak beza lah. Tapi lepas tu kalau kita guna cara macam bayang ni, ada lebih detail lah. Dia nampak cara hidup lagi. Ni contoh kalau kita gunakan grid. Kita ambil objek dulu dan kita letak kertas grid kita. Ataupun buat line lah. Kalau tak ada kertas grid, kita buat line lah. So bila letak grid ni, kita gunakan kertas lain nak lukis semula. Kita kira lah kalau grid pertama ada objek tak. Kalau objek yang grid yang ke-10 ni macam mana objek dia, garisan tu. So kita lukis balik. Itu je. Ni biasanya kalau buku-buku yang budak-budak sekolah tadika tu biasalah ada ni, ada grid-grid ni. Then kita nak menghampiri ke penghujung ni. Lukisan perspektif, dia ada beberapa konsep kat sini. Pertama dia ada konsep titik lenyap ataupun vanishing point. Vanishing points maksudnya lebih daripada satu lah. Kemudian kita ada perspektif 1 titik, 2 titik dan 3 titik. So kalau vanishing point ni, kalau awak nak tengok dia dekat sini. Yang dia lenyap ni, ni yang saya tanda merah ni. Nampak tak? Ataupun kat sini lah. Yang ni kita panggil perspektif 1 titik. Yang ni, yang ni
1. Yang ni 2 titik. Yang ni 2 titik. Yang ni 3 titik. 1, 2. Ini 2 titik ni. Ini 2 titik juga. Dia ada lukisan seperti 1 titik, 2 titik dan 3 titik. Yang ni 1 titik. Kalau tengok ni, sekejap. Dia semua jalan ni kan, dia akan lenyap pada 1 titik ujung ni. Dengan bangunan, dengan jalan, semua dia akan titik di sini kan. Dia akan fokus hilang kat sini. Ni kita panggil titik lenyap. Macam jalan raya ni lah. Bukan jalan raya, jalan kereta api ni kan. Saya tak tahu awak pernah nampak tak kereta api? Nampak kot ni, kalau awak pergi kat ladang tu nampak kereta api kan. Komuter apa? IRL tu kan. So itulah. Line dia kalau berdiri, awak nampak ujung tu dia hilang kan. Macam tu lah. Tu vanishing point. Ni 1 titik 1 titik. Ni pun 1 titik. Kalau ni contohlah. Kalau kita ambil gambar pun memang macam tu lah bentuk dia. Memang nampak sebagaimana kita ambil gambar kan. Kalau 2 titik, macam ni. Kalau lukisan ni kita nampak titik. Kita balik pula. Okey. Titik pertama, titik kedua. Tu. Kita panggil 2 titik. Jadi 2 titik kat sini. Yang ni, ni pun sama. Kalau line kertas yang pertama ni, sebelah kiri atas ni, kalau awak sambungkan line dia ujung ni, dia akan hilang ke belakang ni. Dia akan hilang ke titik sini. Sama juga ini. Dia sambung ke sini. Dia hilang kat sini. So kita panggil 2 titik. Sama juga yang point ni. Yang ni hilang ke sini. Yang ni dia akan hilang ke sini. So dia 2 titik. Pertama, kedua. Biasanya 2 titik tu kiri kanan ataupun atas bawah. Macam tu. Kalau kita tengok, kalau awak ambil gambar, sama juga. Kalau awak tengok gunakan white lines ke, kalau awak pandai, dia akan nampak 2 titik lah. Dia akan nampak 2 titik. Contoh yang saya tunjuk ni. Titik pertama dia hilang kat sini, titik kedua hilang kat sini. Tu jadi awak tengok bucu-bucu tu dia menghala ke situ. Dia akan lenyap ke situ. Sama juga gambar ni, dia macam tu. Macam tu. Kita nampak satu kali. Macam tu. Okay, next. Ini adalah gambar titik, 3 titik. Kita ada titik pertama, titik kedua dan titik ketiga. Tak nampak sekejap saya tekan bawah ni. So titik pertama, titik kedua dan titik ketiga. So kalau objek kita lukis tu, kotak tu dia jadi macam ni lah. Dia kalau kita unjukkan dia ke sebelah titik kedua, yang ni ke sebelah titik pertama, yang ni ke sebelah titik yang ketiga. Macam tu. Yang ketiga ni sama ada atas ataupun bawah, dia boleh mana-mana. Biasanya kalau kita ambil gambar bangunan, satu bangunan tu, bangunan tinggi daripada bawah, tak akan nampak dia macam yang ni lah, yang pertama ni. Kita ambil gambar ni kan, nampak gambar ni. Dia macam gambar tu tinggi, dia lenyap ke atas. Maksudnya titik lenyap je, yang pertama kiri, yang kedua kanan, yang ketiga yang atas dia, bahagian atas. Tapi kalau kita ambil gambar daripada atas, bangunan yang tinggi, tak tahu awak naik macam mana, naik helikopter ke apa kan, tingkat tinggi ke. Dan awak ambil gambar satu bangunan, dia akan nampak sebelah kiri titik pertama, sebelah kanan titik kedua, vanishing point kedua. Yang titik ketiga adalah sebelah mana? Bawah kan? Macam gambar ni. 1, 2, 3. 3 ni sebelah bawah, titik vanishing point dia, titik lenyap dia. Macam tu. Dia mesti ada 3. Contoh kalau yang macam ni, gambar sebelah kiri ni, vanishing point dia sebelah kiri, 1, sebelah kanan 1, satu lagi sebelah atas kan. Sebab dia macam bucu dia ke atas kan, mengecil ke atas kan. Sama juga yang sebelah kanan ni. Kalau kita ambil gambar, dia sebenarnya benda ni macam lurus je. Tapi sebab cara kita ambil gambar dan cara kita nampak tu, dia contoh dia macam mengecil ke bahagian atas. Biasanya kalau kita ambil daripada pemandangan pada bawah, lukis pada bawah, kita akan nampak dia mengecil ke atas lah. Kalau awak tak percaya, awak tengoklah gambar kalau awak pergi KLCC ke, ataupun menara mana ke, menara masjid ke mana kan. Awak tengok orang gambar, dia akan mengecil ke bahagian atas lah. Okey. Contoh. Okey, ni soalan. Saya tak sempat nak buat quiz. Kalau tidak, ni juga
Selalu saya buat kuis dalam kelas. Okey, yang ni perspektif berapa titik? 1 titik. Satu. Satu. Macam mana boleh satu pula? Daripada atas. Atas. Tiga. Atas. Titik lenyap jadi tiga. titik. Tiga. Titik lenyap pertama sebelah kiri, sebelah kanan, yang kedua, yang ketiga sebelah atas kan? Yang ni berapa titik? Yang ini dua. Nampak tak? Nampak Kiri kan? kanan. Pertama sebelah kanan ataupun kiri kan. Sebab dia macam bucu dia macam tu kan. Kedua sebelah kiri. Sebab dia bucu dia macam tu. Yang ketiga atas lah. Ketiga tak ada lah. Dia 2 titik je. Tak ada. Yang ni? Ini 1 titik. Ni nampak jelas. Kalau awak ambil gambar conifer apa, hutan ke apa kan, dia nampak. Biasa pakai ultra wide lens lah ni. Kena pakai tu lah. Siapa yang pandai kena main tu. Dia bertumpuk kat sini kan. Jadi dia vanish, dia lenyap kat situ. Kalau ni berapa titik ni? Satu kan. Dia hilang dekat ujung. Hilang kat ujung lorong tu kan. Kat belakang tu dia hilang. Position. Kalau jauh kan. Ini kita dipanggil apa? Ini apa, graffiti ke apa nama ni? Saya tak tahu nama dia. Graffiti Graffiti ya. Dia guna banyak illusion ni kan. Okey. Ini tak tahu gambar apa. Gambar siapa tadi? Satu. Satu, dua, tiga. Ini 2 ni. Biasanya 2. Kalau pemandangan biasa kita 2. Kalau yang ni? Satu. Tiga. 3. Biasanya 3. Sebab ni, okey, 3 lah. Yang ni? Dua. Kanan kiri. Biasanya 2. Sebab dia macam fish eye view ni 2. Sebab dia melengkung. Tapi kalau ambil gambar ni susah ni, kena ada lens khas untuk dapat fish eye view ni. Okey, saya rasa itu saja. Masa pun dah habis pukul 2. Pastikan awak login kedatangan Kat mana tu? Tak ada ke? Link yang fakulti dia. Yang itu Masukkan kedatangan dengan hari ni. Sekejap. Saya cek. Pastikan semua ada tak yang dalam ni? Macam ada yang tak ada masuk lagi Ada lagi kawan kamu yang tak ada dapat masuk ke? Saja 36 kotak. Masa. Nampak tak ni? Saya share ni. Nampak. Kan? Okey, siapa boleh screen, kalau awak ada phone lain awak boleh scan lah. Tidak awak type lah URL hari tu. URL yang sama ni. Awak type URL tu, klik tu, awak masukkan kelas, pilih kelas dan waktu ni sekarang ni. Okey. Pukul 2 ke pukul 1? Pukul 2. Boleh je. Tapi penting tulis kuliah tu, klik kuliah tu. Sekejap, saya nak tutup share pun tak boleh ni.
Okey, saya rasa masa dah habis. Ada apa soalan sebelum kita tamatkan? Tak ada doktor. Bye. Oh, dah boleh live ah? Dah. Doktor dah. Jomlah masuk kelas lain.